Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Perkara yang menerbitkan sifat ingin tahu dalam diri kanak-kanak ialah eksplorasi dan pendedahan kepada pelbagai persekitaran serta pengalaman. Kanak-kanak sememangnya berminat untuk belajar dalam tahun perkembangan mereka. Mereka ingin tahu tentang semua yang berlaku di sekeliling mereka. Apa sahaja yang mereka lihat, dengar dan bau adalah seperti misteri yang menanti untuk disingkap. Keingintahuan adalah keinginan semula jadi untuk belajar, menjelajah, membuat penemuan dan memahami banyak perkara. Seorang kanak-kanak yang memiliki sifat ingin tahu akan terus menjelajah dan belajar mungkin sehingga zaman dewasanya. Pada waktu inilah pentingnya ibu bapa untuk memantau rasa ingin tahu anak-anak supaya mereka tidak terjebak melakukan perkara yang akan mendatangkan kemudaratan di kemudian hari. Seperti yang terjadi di dalam kes ini, mangsa yang berusia 2 tahun telah meninggal dunia dilanggar oleh abangnya sendiri yang berusia 4 tahun yang bermain di dalam kereta milik bapanya. Jadi, bagaimana kejadian tragis ini boleh berlaku? Ini adalah kisahnya. Dalam kejadian yang berlaku kira-kira jam 12.30 tengah hari 11 September 2013 di Taman Kerian Parit Buntar, mangsa Muhammad Adam Muhammad Ali difahamkan berada di belakang kereta untuk mengambil seliparnya, manakala abangnya Aiman Yasin Muhammad Ali yang berusia 4 tahun berada dalam kereta terbabit dan cuba menghidupkan kenderaan itu. Bapa mangsa Muhammad Ali Hussein berusia 53 tahun ketika kejadian berkata dia baru tiba di rumah selepas menghantar isterinya berniaga di Alur Pongsu, Bagan Serai dan ingin bergegas menghantar anak perempuannya pula ke sekolah. Menurutnya, sebaik saja tiba di rumahnya, dia masuk ke dalam sebentar untuk mengambil barang sebelum terdengar bunyi bising dari luar rumah. Dia segera keluar dan melihat Aiman sedang bermain di tempat duduk pemandu manakala adiknya berada di belakang kereta untuk memakai selipar. Dia mendekati kereta dan terkejut melihat Aiman cuba menghidupkan enjin kereta. Katanya, dia cuba menahan tindakan anak keempatnya itu, namun Aiman terus menghidupkan enjin dan secara tiba-tiba kereta meluncur laju mengundur ke belakang. Muhammad Ali berkata dia kemudiannya terdengar jeritan yang diselangi suara anak perempuannya mengatakan Muhammad Adam meninggal dunia akibat dilanggar. Dia segera meluru ke belakang kereta yang mengundur hingga menyentuh dinding rumah itu dan mendapati mangsa dalam keadaan melutut sambil memegang selipar manakala bahagian kepalanya dihimpit belakang kereta. Dia melihat Muhammad Adam kaku di belakang kereta dan apabila kereta dialihkan ke hadapan, anaknya itu terus terduduk. Kepala anaknya cedera dan dia segera memeriksa keadaannya serta mendapati anaknya sudah tidak bernyawa. Panggilan kecemasan telah dibuat bagi melaporkan kejadian. Tidak lama selepas itu, pihak polis tiba di lokasi kejadian. Suasana pilu menyelubungi lokasi kejadian apabila ibu mangsa menangis teresak-esak tanpa henti sambil memeluk jenazah mangsa sehingga saat mangsa ingin dibawa polis ke Hospital Parit Buntar untuk proses bedah siasat. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kerian ketika itu, Superintendent Mat Fauzi Nayan ketika dihubungi mengesahkan kejadian dan mengklasifikasikan kes sebagai kematian mengejut. Dalam pada itu, Timbalan Ketua Pemuda PAS Parit Buntar Hairul Nizam Ishak yang turut hadir ke lokasi kejadian meminta orang ramai terutama golongan ibu bapa supaya lebih berhati-hati mengendalikan kenderaan di perkarangan rumah masing-masing. Polis pada waktu itu percaya yang tragedi itu berpunca daripada kegagalan bapa mangsa menetapkan giar keretanya pada kedudukan neutral semasa memakir kenderaan tersebut. Ini kerana siasatan pihak polis mendapati giar kereta berkenaan berada dalam keadaan mengundur semasa enjin dimatikan. Keadaan itu menyebabkan kereta transmisi manual itu mengundur ke belakang secara mendadak sebaik sahaja enjin dihidupkan oleh abang mangsa yang berusia 4 tahun. Namun apabila temu bual dilakukan bersama bapa mangsa, polis mendapati Aiman telah memasukkan giar mengundur secara tidak sengaja ketika sedang bermain di dalam kereta. Dia juga tidak sedar bila Aiman mengambil kunci kereta itu. Muhammad Adam dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Pusat Bandar Parit Buntar pada 5 petang 11 September selepas jenazahnya dituntut ahli keluarga susulan bedah siasat di Hospital Parit Buntar. Sebelum itu, suasana pilu menyelubungi tanah perkuburan apabila ibunya Halimah Sulaiman gagal menahan tangisan semasa pengebumian.
Ibu mangsa yang ditemu bual berkata Muhammad Adam teringin mahu makan mi masakannya sebelum dia keluar berniaga di alur Pongsu, Bagan Serai pada pagi sebelum kejadian. Malah 3 hari sebelum kejadian berlaku, Muhammad Adam memuji masakannya dan ringan tulang membantu menyidai baju di jemuran. Perkara paling tidak dapat dia lupakan apabila anak bongsunya itu duduk bersebelahan ketika dia sedang bersolat pada awal pagi dan tersenyum kepadanya sejurus selesai solat. Adam disenangi semua adik-beradiknya, cerdik dan petah bercakap. Dia amat rapat dengan abangnya Aiman Yasin yang juga rakan sepermainannya. Menurut Halimah, ketika tragedi berlaku, dia yang sedang berniaga pengsan sebaik diberitahu kejadian itu. Sementara itu, bapa mangsa memberitahu yang dia tidak dapat tidur kerana terkenangkan anaknya itu. Dia kesal dengan kejadian itu tetapi menganggapnya ujian Tuhan kepada mereka sekeluarga. Muhammad Ali turut meluahkan kekesalan kerana tidak dapat memenuhi permintaan terakhir anaknya yang berulang kali mengajak mereka sekeluarga pergi melancong. Mereka sekeluarga pasrah dengan pemerigian arwah, cuma berasa sedih kejadian tragis ini berlaku di hadapan mata mereka sekeluarga. Sementara itu, kakak mangsa Siti Nurhaliza berusia 14 tahun berkata sejak kejadian Aiman Yasin termenung di satu sudut rumah seolah-olah terkenangkan adiknya itu kerana mereka amat rapat. Aiman Yasin ketika ditemui pula menyuarakan rasa sedih dengan pemergian Muhammad Adam. Menurutnya juga sewaktu kejadian ketika melihat keadaan adiknya yang tidak sedarkan diri, Aiman Yasin pada mulanya menyangkakan adiknya sedang tidur sewaktu Adam diangkat ke bahagian hadapan rumah. Bagaimanapun, sebaik sahaja mengetahui adik bongsunya itu sudah tidak bernyawa, kanak-kanak itu terus meluru ke arah kakaknya sambil menangis kerana dia rapat dengan adiknya itu. Kejadian tragis sebegini wajar dijadikan iktibar kepada semua ibu bapa agar sentiasa memantau pergerakan anak-anak kecil, terutama apabila mereka berada di luar rumah. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham adik Muhammad Adam Muhammad Ali. Sekian.